Salam sejahtera dan salam Sarawak kesayang. Buletin Ukas edisi malam 12 Februari 2021 bersama saya Janet Bennett. Berita dimulakan dengan sambutan rumah terbuka perayaan Tahun Baharu Cina 2021 secara maya yang dianjurkan oleh Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP melalui platform Zoom pada Jumaat. Ternyata berbeza daripada sambutan yang lalu, namun ia tidak menghalang masyarakat untuk bersama berkongsi kemeriahannya. Ketua Menteri Sarawak Datuk Petinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg serta isteri Datuk Ahmad Jumaini Tun Tuanku Bujang telah menyertai majlis rumah terbuka tersebut. Turut serta Presiden SUPP yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak Datuk Seri Dr. Sim Kui Hien dan tetamu kenamaan yang lain. Ketua Menteri serta isteri kemudiannya menggaul yisang yang melambangkan simbol kemewahan dan panjang umur sebagai simbolik sambutan perayaan masyarakat Tionghoa itu. Semasa menyampaikan amanatnya, Ketua Menteri menekankan mengenai perpaduan dan menyeru masyarakat untuk mengekalkannya dalam usaha bersama-sama mengharungi wabak COVID-19. Seterusnya, beliau berharap agar masyarakat juga dapat merancang dan mempunyai dasar yang baik bagi memacu semula ekonomi Sarawak selepas pandemik itu berakhir. What is important is we give emphasis on our unity, and we must have a good policy pan-pandemic 19, meaning our exit policy in terms of economy must be well structured, so that we can rebuild our economy after this pandemic. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Sim memberitahu Kerajaan Sarawak memerlukan 70% rakyat negeri ini untuk menyertai program vaksin COVID-19. Justru beliau menyeru rakyat untuk menyertai program tersebut bagi menyokong usaha kerajaan menangani pandemik itu. Starting end of this month, Sarawak government will work very closely with the Kementerian Kesihatan Malaysia on vaccinations. Please join the vaccination program because we need 70% of Sarawakian to be vaccinated to have the herd immunity. Berita seterusnya. Persatuan Kedayan Limbang melahirkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas kelulusan permohonan sebidang tanah seluas 1.6 ekar untuk membina pejabat dan komponen-komponen lain seperti Dewan serta permis perniagaan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, permohonan itu telah diluluskan pada tahun 2019. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan cek Ketua Menteri Sarawak dan Geran Peruntukan Pembangunan MRP Adun Bukit Kota di Bilik Seminar Anjung Usahawan Limbang pada Selasa. Geran projek kecil luar bandar MRP Adun Bukit Kota berjumlah RM245,000 telah diserahkan kepada beberapa pertubuhan bukan kerajaan NGOs seperti yang tertera. Berikut pula, sistem peparitan di kampung tepi laut Belawai akan ditambah baik dengan peruntukan berjumlah RM3 juta. Peruntukan daripada projek transformasi luar bandar RTP, Ahli Parlimen Tanjung Manis itu akan menyelesaikan isu peparitan di kampung tersebut. Fasa pertama, projek menelan kos RM500,000 dengan 230 meter panjang dan 1.5 meter lebar. Terdahulu, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pembangunan Tanah dan Alam Sekitar Sarawak merangkap Adun Kuala Rajang, Datuk Len Talef Saleh bersama Ahli Parlimen Tanjung Manis, Insinyur Yusof Abdul Wahab menghadiri sesi dialog projek RTP 2021 membina sistem peparitan di Kampung Tepi Laut Belawai Fasa 1 di Pejabat Daerah Tanjung Manis pada Rabu. Talimat pelan pembangunan disampaikan Jurutera Jabatan Peparitan dan Saliran DID bahagian Muka Faizal Suki. Selanjutnya, pelaksanaan projek menaik taraf jalan ke Ulu Jelalong, Tubau dicadangkan disenaraikan di bawah rancangan Malaysia ke-12 tahun ini. Adun Murung Kennedy Chok Pai Ugon berkata, projek sepanjang 88 km itu akan menghubungkan semua rumah panjang di Jelalong, Tubau dianggarkan menelan kos RM327.35 juta. Ujarnya, selain mengemukakan permohonan dan kertas kerja cadangan projek kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar,
KPLB, beliau juga memohon projek itu disenaraikan dalam projek Kerajaan Negeri Sarawak. Bercakap semasa sesi perbincangan berkaitan isu jalan perhubungan utama ke kawasan itu baru-baru ini, tambahnya KPLB telah menyenaraikan projek tersebut dalam RMK11 sebelum ini dengan peruntukan sebanyak 17.4 juta ringgit dan kini dalam senarai tender. Katanya peruntukan 6 juta ringgit untuk projek tersebut juga sedang dalam pelaksanaan di bawah Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA. Sementara itu, semasa sesi perbincangan tersebut, pihak syarikat Samling Plantation telah bersetuju untuk membaik pulih jalan balak dari Jambatan Sungai Pesu hingga ke Jalan Utama Bakun Bintulu sepanjang 11 km termasuk membina jambatan besi Sungai Pesu. Laporan di Kapit, borang pendaftaran untuk menerima imunisasi COVID-19 telah mula diedarkan kepada penduduk berumur 18 tahun ke atas di Rumah Panjang Merit, Peraran dan Pelagus. Semasa penghantaran borang imunisasi COVID-19 pada Rabu, Menteri Muda Utiliti Merangkap Adun Belaga, Datuk Liwan Lagang mengingatkan penduduk di kawasan Merit menghadkan pergerakan mereka semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan. Ujarnya mereka tidak perlu turun ke Pekan Belaga jika tiada urusan penting dan kekal berada di rumah panjang. Ahli Parlimen Hulu Rajang, Datuk Wilson Ugak Kumbong yang turut serta juga berharap agar penduduk rumah panjang mematuhi arahan untuk kekal di rumah semasa PKP sedang dijalankan. Datuk Liwan dan Datuk Wilson telah mengagihkan bantuan makanan kepada 685 isi rumah daripada 82 rumah panjang berkenaan. Sekian edisi malam bersama saya Janet Bennett dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Selamat menyambut Tahun Baru Cina daripada kami, Unit Komunikasi Awam Sarawak. Kong Si Fa Chai.